Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi. Apa khabar semua? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar Bahasa Melayu tahun 3, tema istimewanya keluargaku. Anda sudah bersedia? Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, kita masih belajar unit 1 Keluarga Cergas. Tajuk pada kali ini, bantu-membantu di dapur. Kemahiran yang cikgu sentuh pada kali ini ialah membaca pada SP 2.1.1 dalam kurungan 1 Roman, membaca pelbagai jenis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Boleh murid-murid? Bagus. Objektif pada kali ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Manakala kriteria kejayaan pada akhir pembelajaran di rumah, saya dapat membaca 4 daripada 5 ayat tunggal dan membaca 5 daripada 6 ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Saya di sini bermaksud murid-murid sekalian. Boleh murid-murid? Bagus. Jom kita mulakan aktiviti yang pertama, murid membaca teks bersama guru. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada muka surat 2. Sebelum kita baca, jom kita lihat gambar pada muka surat 2. Di sini kita dapat lihat suasana di mana? Ya, betul, suasana di dalam dapur. Kita dapat melihat di situ seorang perempuan dewasa, seorang kanak-kanak perempuan, seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Boleh murid-murid? Jom kita baca. Baiklah murid-murid, jom kita mulakan aktiviti yang pertama, membaca teks bersama guru. Tajuknya bantu-membantu di dapur. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks jilid 1 muka surat 2 Bahasa Melayu tahun 3. Jom kita baca bahagian demi bahagian. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Cikgu harap murid mengulangi membaca bahagian ini dengan sebutan yang betul. Boleh murid-murid? Jom kita teruskan kepada bahagian yang kedua teks ini. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Boleh murid-murid faham apa kepentingan vitamin? Ya, betul. Vitamin memberi kita tenaga. Kita teruskan lagi dengan bahagian yang ketiga. Sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan teks pada bahagian yang ketiga.
Jom kita baca. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Boleh murid-murid? Cikgu harap murid mengulangi membaca teks sehingga betul sebutannya. Bagus, tahniah diucapkan. Baiklah murid-murid, murid telah membaca teks itu tadi, tahniah diucapkan. Jom kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu murid perlu mengenal pasti ayat tunggal berdasarkan teks. Kita masih lagi merujuk teks pada muka surat 2. Sebelum itu, jom kita kenal apa itu ayat tunggal. Sudah bersedia? Jom! Baiklah murid-murid, jom kita kenal apa itu ayat tunggal. Jika murid masih ingat lagi, pembelajaran sebelum ini cikgu telah sentuh tentang ayat tunggal. Jom kita ingat kembali apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal merupakan ayat satu subjek dan satu predikat sahaja. Faham murid-murid? Jom kita rujuk jadual di bawah tentang ayat tunggal. Dalam jadual ini, mengandungi di sebelah kiri itu ialah subjek dan sebelah kanan ini ialah predikat. Kita mulakan dengan contoh yang pertama. Subjeknya ialah Encik Ali. Predikatnya, mari kita baca sama-sama. Pemandu lori. Boleh murid-murid? Ya, kita baca sama-sama. Encik Ali, pemandu lori. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Ibu saya. Ini ialah subjek. Apakah predikatnya? Predikatnya memasak kari ayam. Murid-murid biasa makan kari ayam kan? Ya, memang tentu menyelerakan. Jom kita baca ayat ini lagi sekali. Ibu saya memasak kari ayam. Contoh yang ketiga. Subjeknya baju ini. Predikatnya sangat cantik. Mungkin murid-murid memiliki sepasang baju yang cantik. Betul tak? Ya, bagus. Jom kita baca ayat tunggal yang ketiga ini. Baju ini sangat cantik. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang keempat ayat tunggal. Subjeknya Syauqina. Predikatnya ke sekolah. Murid-murid, pernah pergi sekolah? Bagus. Ya, jom kita baca ayat ini lagi. Syauqina ke sekolah. Ini ialah contoh ayat tunggal. Boleh murid-murid? Sebelum itu, cikgu beri ingatan tentang apa itu subjek. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Maksudnya, Encik Ali diterangkan. Manakala predikatnya ialah bahagian yang menerangkan subjek. Ya, pemandu lori ialah pekerjaan Encik Ali. Boleh murid-murid? Kita teruskan ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sudah tentu anda telah kenal apa itu ayat tunggal. Jadi, jom kita kenal pasti ayat tunggal yang terkandung di dalam teks ini. Kita rujuk
pada bahagian pertama yang telah kita baca pada awal tadi. Baiklah, yang berwarna merah ini yang telah diberi contoh oleh buku teks ialah ayat pandai, ayat tunggal. Mari kita baca. Nabila ke dapur. Ada lagi tak ayat tunggal di dalam teks ini? Siapa tahu? Ya, bagus. Ada yang telah nampak. Yang kedua, jom kita baca. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ada lagi tak anak-anak murid sekalian? Pandai. Ada lagi satu pada bahagian pertama ayat tunggal. Nasri membantu ayahnya. Boleh murid-murid baca? Bagus. Itu adalah contoh ayat tunggal yang terkandung dalam teks pada bahagian pertama. Jom kita teruskan lagi. Kita masih lagi mengenal pasti ayat tunggal di dalam teks. Pada teks yang sama, pada bahagian yang kedua, jom kita kenal pasti ayat tunggal ini. Siapa nampak? Ya, betul. Ini ialah contoh ayat tunggal yang keempat. Jom kita baca. Ibu sungguh pandai memilihnya. Boleh murid-murid kenal? Ayat tunggal, satu subjek dan satu predikat. Ada lagi tak contoh ayat tunggal dalam teks ini? Baiklah murid-murid, kita perlu mengenal pasti lagi ayat tunggal yang terkandung dalam teks pada bahagian yang ketiga. Murid-murid sudah bersedia? Bagus. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid perlulah membaca teks ini pada bahagian ketiga, kemudian kenal pasti ayat tunggal yang terkandung pada bahagian tiga ini. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Mudah kan? Bagus. Kalau cuba, pasti berjaya. Baiklah murid-murid, seronok tak belajar? Seronok kan? Sekarang kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Murid perlu mengenal pasti ayat majmuk berdasarkan teks. Teks yang sama pada muka surat yang kedua. Sudah bersedia? Bagus. Sebelum kita mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam teks tadi, jom kita kenal apa itu ayat majmuk. Siapa sudah kenal ayat majmuk itu apa? Tahniah diucapkan. Jom kita baca sama-sama apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang terbentuk dengan menggabungkan dua atau beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung yang digunakan seperti atau, dan, lalu, serta, tetapi, yang, kerana dan lain-lain lagi. Boleh murid-murid? Boleh faham? Bagus. Jom kita lihat contoh seperti di bawah. Ayat tunggal pada bahagian kiri dan ayat majmuk pada bahagian kanan. Ingat ya, ayat majmuk terhasil apabila beberapa ayat tunggal dihubungkan dengan kata hubung. Maka jadilah ayat majmuk. Contoh yang pertama, 1A. Beliau guru, B. Beliau doktor, boleh atau tidak kita gabungkan ayat ini menjadi ayat majmuk? Sudah tentu boleh. Jom kita lihat hasilnya. Beliau guru atau doktor. Boleh, murid boleh faham? Bagus. Kita lihat contoh yang kedua. 2A. Syahmi bermain guli.
2. B. Jaina bermain guli. Ayat majmuknya kita boleh gabungkan menjadi Syahmi dan Jaida bermain guli. Kata hubung di situ kita gunakan dan kerana mereka melakukan aktiviti yang sama. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang ketiga. 3A ayatnya kakak ke dapur. Yang kedua, kakak membasuh pinggan. Apakah ayat majmuknya? Pandai. Ayat majmuknya, kakak ke dapur lalu membasuh pinggan. Kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk ini ialah lalu. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan nombor 4. 4A. Beg sekolah ini kecil. 4B. Beg sekolah ini ringan. Apabila ayat ini digabungkan dengan kata hubung, maka jadilah ayat majmuk yang berbunyi seperti ini. Beg sekolah ini kecil serta ringan. Kata hubung yang kita gunakan ialah serta. Mudah tak murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang kelima. 5A, murid lelaki itu cerdik. Dan 5B, murid lelaki itu pendiam. Maka ayat majmuknya jadilah murid lelaki itu cerdik tetapi pendiam. Boleh murid-murid? Kata hubung yang digunakan di situ ialah tetapi, merujuk kepada dua sifat manusia yang berbeza. Boleh? Bagus. Sekarang, mari kita kenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam teks yang sama pada muka surat 2 pada bahagian yang pertama. Jom kita lihat ayat majmuk. Yang berwarna biru itu yang telah ditandakan buku teks itu ialah ayat apa? Ya, betul. Itu ialah ayat majmuk. Ayat majmuk yang digunakan menggunakan kata hubung apa? Ya, betul. Kata hubung dan. Mari kita baca ayat majmuk yang pertama. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Boleh murid-murid? Apabila ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung, maka terhasillah ayat majmuk. Boleh murid-murid? Ada lagi tak contoh ayat majmuk dalam bahagian pertama ini? Siapa nampak? Bagus. Baiklah murid-murid, kita masih lagi mengenal pasti ayat majmuk pada bahagian yang kedua dengan merujuk buku teks pada muka surat 2. Jom kita lihat bahagian yang kedua. Siapa nampak? Siapa boleh kenal pasti apakah ayat majmuk yang terdapat pada bahagian 2 ini? Boleh murid-murid? Ya, betul. Ayat majmuknya ialah, jom kita baca. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Apabila ayat majmuk, pasti ada kata hubung. Apakah kata hubungnya? Betul, kata hubungnya ialah dan. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan ayat majmuk yang seterusnya. Siapa nampak? Betul. Jom kita baca dahulu. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Apakah kata hubung yang digunakan di sini? Siapa tahu? Betul. Kata hubungnya ialah yang merupakan kata hubung panjangan relatif. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan ayat majmuk yang seterusnya. Siapa nampak? Pandai. Jom kita baca. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Apakah kata hubungnya?
Sudah tentu, ya, itu ialah contoh yang keempat ayat majmuk. Siapa nampak lagi ayat majmuk dalam bahagian yang kedua ini? Betul, pandai. Apakah kata hubungnya? Kata hubungnya apa? Ya, betul, kerana. Jom kita baca contoh ayat majmuk ini. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Boleh murid-murid? Kata hubungnya kerana. Pada bahagian 2 ini, kita telah menjumpai kata hubung dalam ayat majmuk dan, yang, dan kerana. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, cikgu pasti anda telah mengenali apa itu ayat majmuk. Sekarang cikgu mahu murid-murid pula mencari ayat majmuk yang terkandung dalam teks pada bahagian ketiga. Boleh cuba? Cuba pasti berjaya. Boleh murid-murid? Tahniah diucapkan. Cuba cari ayat majmuk pada bahagian yang ketiga teks ini. Boleh? Bagus. Jom kita buat latihan pula. Murid-murid bolehlah merujuk buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 2. Jika murid masih belum memahami apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk, bolehlah mengulangi menonton video ini sehingga faham. Sebelum kita buat latihan ini, jom kita baca arahannya. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk pada ruang yang disediakan. Ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Cikgu harap murid boleh kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terkandung dalam teks yang ringkas ini. Bagus, anda memang bijak. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, jom dengar pesanan guru baik-baik. Yang pertama, murid-murid diminta merakam suara bacaan teks pada muka surat 2 dengan sebutan yang betul seperti yang telah cikgu tunjukkan tadi. Yang kedua, murid perlu merakam suara bacaan teks tadi dan perlu dihantar kepada guru. Yang ketiga, murid perlu mengulangi video ini untuk memahami ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang keempat, murid dikehendaki membuat latihan dalam buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu tahun 3 pada muka surat 2. Dan yang kelima, jumpa lagi di lain pembelajaran. Bye-bye. Terima kasih. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.